Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang saya kasihi sekalian. Hari ini kita membicarakan tentang amalan yang membuatkan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa seorang. Amalan yang kelima ialah perasaan takut yang sangat mendalam dalam lubuk hati seseorang kepada Allah. Syiddatul khauf min Allah. Perasaan ketakutan yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kisah-kisah dan cerita yang disampaikan oleh Nabi ini tujuannya untuk menggambarkan kepada kita bahawa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan khayalan, bukan kata-kata semata-mata, tetapi diperakukan oleh cerita-cerita yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang tidak melakukan pada zahirnya apa-apa amalan yang baik. Dia seorang lelaki yang tidak melihat dan tidak kelihatan melakukan apa-apa amalan yang baik. Lelaki ini berkata kepada ahli keluarganya. Dia kata, "Idza mat," dia pesan, dia kata, lelaki ini kata, apabila dia mati nanti, hendaklah kamu bakar dia. Kemudian hancurkan sebahagian tubuhnya, dicampak ke daratan. Naik atas bukit, debu-debu daripada sebahagian tubuhnya yang dibakar ini dicampak. Dan sebahagian lagi tubuhnya yang juga dibakar ini dicampak di tengah lautan. Fawallahi, kata lelaki ini, maka demi Allah, la in qadarallahu alaihi, jika Allah Ta'ala menetapkan ke atas jenazahnya, ke atas tubuhnya, la yu'adzibannahu 'adzaban la yu'adzibannahu ahadan minal alamin. Meskipun Allah Ta'ala telah menentukan ke atas dia suatu azab yang Allah Ta'ala akan azabkan atasnya, tidak seseorang pun sepertinya di kalangan penduduk dunia ini. Dia bimbang. Dia kata kalau Allah Ta'ala nak azab dia, dah dia bila terbakar, agak-agak dia selamat kerana dia bimbang. Dia takut. Tak kala lelaki ini mati, dia pun jenazahnya telah dibawa oleh ahli keluarganya, dan ahli keluarganya melakukan apa yang disuruhnya. Ahli keluarga dia buat sungguh apa yang disuruh oleh ayahnya. Dan mereka mencampakkan sebahagiannya di daratan dan sebahagiannya di lautan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amarallahu al-jam', maka Allah Ta'ala telah mengarahkan agar daratan menghimpunkan semula debu-debu yang berterbangan ini. Dan Allah Ta'ala juga mengarahkan lautan menghimpunkan debu-debu yang dicampak di tengah lautan. Akhirnya dihidupkan
Allah Ta'ala berfirman kepada lelaki ini, lima fa'alta hadha, kenapa engkau memberi wasiat dan mengarahkan ahli keluargamu membakar tubuhmu dan mencampakkan sebahagiannya di darat dan sebahagiannya di lautan? Kenapa kamu buat kerja macam ni? Kata lelaki ini, min khasyiatika ya Rabb, kerana rasa takut yang amat sangat kepadamu wahai Tuhan. Wa anta a'lamu, sedangkan engkau lebih mengetahui wahai Tuhan. Faghfarallahu lah, maka tiba-tiba Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Cerita ini ada dua persoalan. Persoalan yang pertama, kenapa dia bakar diri dia dan dia arah ahli keluarga dia bakar. Bila kita membaca syarah-syarah di kalangan ulama-ulama yang mensyarahkan hadis-hadis Nabi, ada berbagai-bagai pendapat, tetapi kesimpulannya pendapat yang paling tepat dan kita terima pada petang ini ialah lelaki ini seorang lelaki yang jahil tentang agama. Dia jahil tentang agama. Hidupnya penuh dengan maksiat. Dia tidak sempat pergi belajar. Dia tidak sempat mendengar. Dia tidak sempat mengambil ilmu. Dia tidak sempat berkawan dengan orang-orang yang baik kerana amalannya buruk. Dan dia jahil. Yang pertama. Dengan sebab kejahilan itulah dia mengarahkan ahli keluarganya sesuatu yang dilanggar, yang dilarang oleh agama. Yang kedua, perbincangan ulama-ulama hadis, kalimahnya. Lain qadarallah, jika Allah Ta'ala telah menentukan ke atas dia bahawa Allah Ta'ala nak azab dia sungguh-sungguh, dia berasa dia akan selamat. Ini juga menggambarkan lemahnya ilmunya tentang ilmu-ilmu yang berkait dengan iman. Kalau seseorang yang biasa bercakap macam tu, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala ni maha berkuasa mengazab sesiapa pun. Dan Allah Ta'ala berkuasa membangkitkan sesiapa pun. Dan Allah Ta'ala menghidupkan sesiapa dan mematikan sesiapa. Dan Allah Ta'ala menyeksa sesiapa yang dia kehendaki. Tidak boleh dihalang. Tetapi kenapa dia bercakap macam ni? Juga kerana kejahilannya. Okey, kita letak di tepi. Menggambarkan tentang seorang lelaki yang jahil, yang hidup dalam sebuah masyarakat yang penuh dengan kejahilan. Hari ini zaman kita kemungkinan tak ada manusia yang kemungkinan jauh daripada ilmu-ilmu ni. Yang menjadi masalahnya manusia je tidak mahu mencari ilmu. Fokus kita ialah seseorang yang ada perasaan takut kepada Allah. Sesiapa yang dalam dirinya ada perasaan takut yang amat sangat kepada Allah, khususnya ketika beliau hampir meninggal dunia, dia mula terasa, ya Allah, aku ni buat dosa, amalan baik aku tidak ada, kemudian aku tidak sempat untuk melakukan amal soleh lagi, kemungkinan aku ni pula Allah. Rasa dalam nazak dah, tiba-tiba perasaan dia yang amat takut kepada Allah. Dengan ketakutannya kepada Allah yang bersangatan itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala mengenai seorang yang memiliki kekayaan. Kanal kiflu, adalah seorang yang memiliki habuan yang baik di atas dunia ini. Min Bani Israel, di kalangan Bani Israel. La yatawarra' min dhanbi amali. Ya la yatawarra' min dhanbi amali. Tidak pernah ada unsur warak dalam melakukan dosa dalam kehidupan dan diri dia. Tak ada pernah rasa nak tinggal dosa. Tidak pernah rasa. Tidak pernah. Fa'atathu mra'atun. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Fa'ataha sittina dinaran. Dia bagi kepada perempuan ini 60 dinar. Ala an yata'aha. Tapi dengan satu timpal balas. Iaitu dia bersedia dan diberi hak untuk mensetubuhinya, menidurinya. Tak kala dia duduk sebagaimana seorang lelaki yang duduk untuk meniduri seorang perempuan, mula timbul dalam hatinya perasaan
ur'idat, rasa takut, wabakat. Dan perempuan di sama ur'idat wabakat. Perempuan ini mula rasa gerun, mula rasa tidak senang, dan perempuan ini menangis bila lelaki ini nak menidurnya. Si perempuan ni tanya si lelaki ni tanya perempuan ni, "Ma yubkiki? Kenapa engkau menangis? Akarahtuki? Adakah aku paksa engkau?" Kata perempuan ni, "La, tidak. Walakinnahu amalun ma amaltuhu qat." Tapi ini satu kerja yang tidak aku pernah buat dengan orang lain. "Wa ma hamalani alaihi illa al-hajah." Aku terpaksa buat macam ni kerana keperluan hidupku. Aku terpaksa serah diri aku kerana nak duit, nak tanggung kehidupan aku. Faqal, kata perempuan ini, "Itulah aku membuatkan terpaksa, aku buat macam ni." Si lelaki ni tu kata, "Tafa'ali anti hadha wa ma fa'altuhu." Mu sanggup buat macam ni? Wa ma fa'altuhu. Aku tak akan buat benda ni. Idhahabi fahiya laki. Pergilah engkau, bawalah duit yang aku beri ni. Waqal, kata lelaki ini lagi, "La wallahi la a'siyallaha ba'daha abadan." Aku tidak akan melakukan penderhakaan kepada Allah selama-lamanya selepas ni. Dengan sebab satu peristiwa yang membuatkan bila dia tengok perempuan ni menangis gemetar yang amat dahsyat kerana buat satu kerja yang tidak pernah dilakukannya, mencetuskan perasaan dalam diri si lelaki ini takut yang amat sangat sehingga sakut melepaskan perempuan ini dan menyerahkan duit. Dan dia timbul dalam perasaan dia, "Demi Allah, aku tidak akan lagi nerhaka pada Allah selama-lamanya selepas ini." Yang menjadi satu perkara yang besar, famata min lailatih. Dia mati pada waktu malam tu. Taubat, sedar, insaf, takut dan bersedia untuk tidak melakukan maksiat, mati malam tu, tak sempat buat amalan, tak sempat buat ibadat. Fa asbaha maktuban ala babih. Tiba-tiba tercatat pada waktu pagi di pintunya, "Innallaha qad ghafara lil kifli." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa si lelaki yang kaya yang memiliki habuan hidup yang besar ini. Tuan-tuan, dua kisah ini menggambarkan satu sifat yang boleh menghapuskan dosa kita, iaitu perasaan takut yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tahu sifat ini, yang pertama, kita jangan melabelkan orang yang melakukan dosa yang banyak atas dunia ini dengan menganggap mereka ahli neraka. Jangan. Selagi mereka tidak mati, mereka bukan ahli neraka, walaupun amalan mereka amalan ahli neraka. Yang kedua, kita mesti letak dalam diri kita sentiasa perasaan takut kepada Allah kerana kita tidak banyak melakukan amal yang soleh dan kita penuh dengan amalan dosa dalam diri kita. Dalam hati kita, amalan dosa mulut kita, amalan dosa telinga kita, amalan dosa mata kita, amalan dosa yang begitu banyak. Maka kita pupuk, kita tanamkan, kita semarakkan sungguh-sungguh dalam hati kita perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sifat ini akan menjadi penghapus terhadap dosa yang kita lakukan dan kita selamat daripada neraka dan azab Allah di akhirat, insya-Allah. Dan Allah kurniakan suatu perkara yang besar dalam hidup kita, iaitu keampunan dan rahmatnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung petang besok, insya-Allah.